Alright, saya Rizal Rahman dari Fakulti Undang-Undang UKM lah. Saya telah berkhidmat di UKM sejak tahun 1997, so lebih kurang dalam 21 nak masuk ke 22 tahun. Bidang pengurusan saya ialah Undang-Undang Cyber, Undang-Undang Keterangan, Undang-Undang Perlembagaan Pentadbiran dan juga Undang-Undang Perniagaan. Sebenarnya sales scam ni dia merupakan penipuan dalam jual belilah yang kita lakukan, yang boleh dilakukan sama ada secara fizikal ataupun maya. Kalau kita sejak akhir-akhir ni lah, sebahagian besar sales scam ni melibatkan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli secara maya. Ia biasanya melibatkan jualan barang ataupun perkhidmatan. Daripada segi modus operandinya pula, ada pelbagai modus operandi tapi kalau saya boleh rangkumkan, ada dua modus operandi yang biasanya digunakan oleh scammer, iaitu pertama sekali dia akan gunakan elemen kejutan sosial ataupun orang panggil dalam bahasa mudah dia menggunakan ayat-ayat manis. Kedua, dia akan combine dengan penggunaan keldai account ataupun mule account untuk memudahkan dia punya operasi scam ni. Kalau kita lihat dari segi sales scam yang bersifat fizikal, maksudnya kalau jadi offline punya, contoh yang paling mudahnya ialah bila kita dihampiri oleh individu yang menyamar sebagai jurujual bagi suatu barang atau perkhidmatan. Biasanya mereka ini akan menghampiri mangsa untuk hilangkan barang atau perkhidmatan pada harga yang sangat murah, tapi dilihat berbaloi untuk dibeli atau dilanggap oleh mangsa. Tapi lepas bayaran dah dibuat, dia hilang. Sama ada dihilang ataupun barang atau perkhidmatan yang dia jual tu bukan macam yang digambarkan lah. Kalau daripada segi online pula, dia kaedah yang sama, cumanya dia tidak bersemuka dan ia dilakukan dengan mengiklankan barang atau perkhidmatan yang sama ada tak wujud atau tak mendapati pilihan barang atau perkhidmatan yang diiklankan. Satu lagi contoh yang saya boleh kongsi kat sini, kalau kita lihat benda-benda yang fizikal lah. Dulu pernah ada isu tentang kakak ni beli barang, beli udang kara, beli lobster dekat pasar kat Sabah. Dan dia buat tempahan tersebut, tapi bila sampai ke rumah buka-buka, dalam cengkerang tu ada isi ayam, bukannya isi udang. Ini kita bercakap dalam skala pengguna lah. Kalau dalam skala antara pembekal dan penjual, juga banyak isu berkenaan penjual di scam oleh pembekal, malah pembekal juga pernah di scam oleh pembekal yang lain. Dia orang kata too good to be true, maksudnya dia terlampau melampau sangat. Dan bila kita minta macam perincian lanjut, macam kita minta dia punya nombor pendaftaran syarikat, alamat dan sebagainya, dia agak reluctant, dia ataupun gagal berikan butiran kita nak minta. Dan ada kalanya minta deposit yang tak apa-apa. Sedangkan pembelian barang macam tu biasanya tak memerlukan sebarang deposit. Tapi di samping itu, kita juga boleh lakukan orang kata rujukan pada tempat yang lain, dapatkan review, tengok ada testimonial ataupun tidak, ataupun rujuk semua yang asal. Scammer-scammer yang licinnya, dia akan copy paste IG yang sah. Dia akan iklankan semula barang-barang dekat IG yang sah tu dekat dia punya tempat yang lain. Barang yang diiklankan tu memang barang-barang tu wujud dekat IG orang yang lain. Tapi nombor akaun dekat tempat scammer tu nombor akaun yang lain, bukan nombor akaun yang dekat IG tersebut. Sebab itulah biasanya apa-apa yang kita dapat maklumat tu, kita pastikan kita dapatkan pandangan kedua. Di pihak kerajaan pula, ada beberapa saluran yang kita boleh dapatkan maklumat lah. Contohnya macam kita pergi ke portal sebenarnya.my ataupun cybersafe.my. Itu antara saluran-saluran yang kita boleh rujuk untuk dapatkan maklumat sama ada orang yang deal dengan kita tu scammer atau bukan scammer. Kalau katakan orang itu dapat dikenal pasti, aduan terus dibuat pada penjual tersebut. Jangan viralkan dulu. Sebab bila kita viralkan, ada tendensi untuk orang itu tutup akaun. Dia akan hilang. Ada juga kes-kes tertentu di mana kita rasa kita ditipu, tapi sebenarnya orang tu tak tipu kita, tapi ada miscommunication. Sebab itu penting sekali untuk kita communicate terlebih dahulu. Kalau katakanlah kita dah communicate dengan penjual, tapi penjual buat tak layan, maka pada masa itu kita pergi pada kaedah kedua, itu kita adukan kepada pembekal perkhidmatan. Kalau katakan adu kepada penjual pun tak jalan, maka buat laporan polis dan juga pergi ke bank. Kita juga boleh buat aduan kepada pihak KPDN HCP. Ini boleh buat secara online lah. Ini yang online-nya aduan pada KPDN HCP, online juga kepada National Complaint Center Council. Juga boleh adu kepada pihak SKMM, MCMC. Juga boleh adu pada Cyber 999. Kalau semua tersebut tak jalan, maka sekarang ni kita boleh fikirkan pasal mekanisme adjudikasi lah. Adjudikasi ni ada 3. Yang paling rendah sekali ialah Mahkamah Tuntutan Kecil. Ini kalau kita boleh kenal pasti scammer. Kalau kita tak kenal pasti, tak boleh. Pergi ke mana-mana mahkamah magistrat dan maklumkan kepada pendaftar, saya nak buat tuntutan kecil.
dengan syarat duit yang ditipu kita tu kurang daripada RM5,000. Untuk mahkamah tuntutan kecil ni tidak boleh bawa sebarang lawyer. Maksudnya scammer tak boleh bawa lawyer, kita tak boleh bawa lawyer. Kalau jumlah tuntutan kita itu lebih daripada RM5,000, contohnya RM20,000 ke RM30,000, asalkan bawah RM50,000 boleh pergi ke tribunal tuntutan pengguna. Kalau atas RM50,000 kena pergi mahkamah biasalah. Jawapannya, kalau saya boleh katakan, jawapannya ialah boleh. Okey. Tapi sama ada bila ataupun bila nak dapat itu benda yang lain. Tapi boleh dapat. Tapi boleh dapat tu tertakluk jika maklumat scammer ataupun keldai dikenal pasti. Kebanyakan kes yang mana orang mangsa gagal dapatkan duit tu ialah bila scammer tu gunakan keldai. Keldai ni macam orang ketiga. Macam scammer ni, dia tak akan guna akaun dia. Kita akan bayar duit ke akaun keldai. Kemudian scammer akan keluarkan duit daripada akaun keldai itu dekat mana-mana mesin ATM. So scammer tu akan bayar bulan-bulan kat keldai, katakan bayar bulan-bulan RM100, tapi kat ATM scammer yang pegang. Okey. Jika duit itu sudah pun dikeluarkan oleh pihak scammer, memang pihak berkuasa akan dapat trace akaun keldai tu dan keldai itu akan ditahan. Dan dalam sebahagian besar kes, keldai-keldai inilah yang didakwa dan disebabkan kesalahan. Keldai akan dihukum. Tapi kalau scammer tu tak dapat dikesan, dia dah lari. Kalau kita sudah sedar kita telah ditipu, maka secepat mungkin segera lakukan tindakan yang saya maklumkan sebelah tadi. Kalau kita delay, wang tu dah berpindah tangan daripada keldai ke scammer, maka duit tu akan hilang. Jika maklumat akaun dikenal pasti, bank ada kuasa untuk batalkan transaksi. Jika maklumat semua lengkap. Tapi bukan dalam semua kes ya. Bagi jenayah dilakukan oleh seorang serial scammer, kesalahan itu adalah ditetapkan di bawah kanun kesisaan. Kalau untuk scammer, biasanya kita rujuk kepada Seksyen 415 sampai 42021. Kalau untuk keldai, 414, 424. Ya. Dan daripada segi hukuman dia pula, setiap seksyen dia berbeza-beza. Sebab kalau katakan dari segi minimum dia, boleh kena penjara tak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kalau katakan melibatkan penyamaran, maka itu boleh penjara tak lebih daripada 7 tahun. Kalau katakan melibatkan transfer property, contohnya, penipuan melibatkan harta, maka penjara tak lebih daripada 10 tahun, boleh kena denda, malah boleh juga kenakan sebatan. Kalau katakan orang tu bukan scammer tapi keldai, maka penjara tak lebih 5 tahun ataupun boleh juga dikenakan denda.